Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Ustaz Haji Ibrahim Yanja, dan pada hari ini kita memang berjumpa lagi dengan sedang penonton di dalam masyarakat sekalian dalam rancangan radio televisyen dan siaran radio bahasa Melayu di Selatan Thai. Pada hari ini kami bertiga, iaitu ahli panel kita, Ustaz Sukri Datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz Abdul Rahman Sulong. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perbincangan kita dari ini dalam tutup dan mati, kita masih lagi berada dalam membincangkan masalah bahasa Melayu atau kedudukan bahasa Melayu tempat kita. Dan hari ini kita mari di episod baru inilah mengatasi masalah. Bagaimana kita mengatasi masalah yang telah bincang, yang kita perbincangan kita pada episod yang dulu, iaitu unsur penghayatan bahasa Melayu secara ilmiah. Kita tak mahir dalam kegunaan bahasa ilmiah, tak kegunaan bahasa Melayu dalam istilah-istilah, dan juga kita tidak begitu penghayatan dalam kehidupan harian, yang semua unsur ini berhubung juga dengan keluarga. Itulah hari ini perbincangan kita, institusi ataupun tempat-tempat yang mengambil bahagian dalam memertabatkan bahasa orang Melayu pada tempat kita ini. Maksudnya kita tidak boleh mengasingkan, iaitu peranan institusi pendidikan macam sekolah dua aliran dan sekolah pondok dan sekolah tadika. Kita tengok hari ini sekolah dua aliran ni, setengah sekolah tidak menekan bahasa Melayu. Sedangkan dari kurikulum itu ada kurikulum bahasa Melayu dimasukkan bahasa yang kedua, dan bahasa Inggeris, bahasa luar negeri, luar antarabangsa, dan bahasa Arab dan sebagainya. Tapi tidak menekan mana dengan bahasa Melayu ni dalam masalah praktikal dan sebagainya. Setengah tu macam kita selalu bincang lah, yang mengajar bahasa Melayu tu guna dengan bahasa Thai dalam perantaraan, dalam memberi pemberian huraya tu guna bahasa Thai. Dan ini adalah peranan muassasah atau institusi pendidikan, dan juga peranan keluarga, dan satu lagi ialah masyarakat yang kita hidup itu. Masyarakat yang hidup itu, inilah saya buat perbincangan. Saya meletakkan peranan institusi pendidikan ini seperti sekolah pondok, sekolah tadikan. Bagaimana yang Ustaz Sukri yang nak mengumpati atau nak mengatasi masalah yang kata kita ini dalam kehidupan harian pun kita tak itu bahasa Melayu. Istilah-istilah dari segi ilmiah yang dibawakan oleh institusi pendidikan pun tak begitu menekan bahasa Melayu. Itu bagaimana peranan institusi pendidikan terhadap memartabatkan bahasa Melayu dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Untuk memperkasakan bahasa Melayu, sekolahlah mengambil tempat utama dalam mengangkatkan taraf sekolah sendiri, pelajar, kaki tangan kerja, dan semua ahli-ahli yang berada di kawasan sekolah itu. Baik, saudara sekalian, kalau kita lihat dari ini, pelajar-pelajar ni dia lebih tertarik dengan apa yang dilakonkan dalam drama. Kita tengok dalam drama, dalam TV, dalam television, dalam apa benda-benda yang menarikkan lah. Sebab itu saya nak mengajarkan sekolah, sebenarnya satu pilihan saudara para asatizah semua untuk nak bagi kegemaran bagi pelajar, kita boleh menuju ke dunia ICT. Macam kalau sekolah rendah ni, kita tuju pada Uping Iping, kerana di sana diselangi dengan ajaran agama, bahasa dan tata budaya yang baik. Dan untuk nak menarik pelajar gemar kepada bahasa. Memang bahasa adalah satu makanan. Tapi kita guna apa tadi? Guna itu internet ke macam Internet. Internet tu satu ruangan dalam memperkasakan bahasa, mempertabatkan bahasa. Sebab saya pernah mengajar budak pelajar siang, pelajar cakap Melayu, bukan membuza, tetapi apabila beliau lihat
tentang telakah lakonan yang dilakukan oleh dua adik Upin dan Iping, mereka tertarik dengan bahasa nak belajar kerana itu dibuat diproses oleh ahli pakar yang tertentu. Macam telakah Upin kisah bulan Ramadan, kisah kasih ke cikgu, Apa kasih ke tadi sekolah. kita buka internet Upin dan Upin dan Iping. jadi banyak yang saya dengar lah, Ha. jadi kawan saya di PK jadi guru-guru sekolah. Dia selalu sebutlah anak dia di rumah Ha. tu nak tengok, buka tengok Upin dan Iping. Itu tu. Pengalaman anak saya balik sekolah jam 4 suku atau 4.30. Saya bagi makanan minum petang. Di samping itu saya buka YouTube, buka Upin dan Iping. Dan makin hari makin tertarik dengan bahasa. Ya, Hingga betul, dia betul. satu hari dia dapat pergi ke sekolah rendah, dapat berkomunikasi cakap di hadapan baris dengan lahjah direct Malaysia dengan tak sengka-sengka. Saya bangga, alhamdulillah. Ini dengan kita tak kena turun modal, kita sendiri pun tak kena ajar. Cuma kita guna IT yang ada pada kita itu satu wasilah, satu jalan untuk mempertabatkan bahasa bagi pelajar dan anak sebagainya. Ya, betul. Terima kasih Ustaz Zikri. Memang satu cara tuan-tuan yang mulia. Jadi kalau kita ada banyaklah ni sekarang ada internet, di kampung-kampung ada internet, di Oboto dan sebagainya. Dan seharusnya kita di kampung yang duduk pasal depan sikit tu, seharusnya belajarlah cara nak buka YouTube ataupun pakai diceritakan oleh Ustaz kita tadi, macam YouTube Iping di sini kita tiap hari anak kita membiasa ataupun membudayakan bahasa. Di sinilah yang penting. Yang kita hari ini membudayakan bahasa Thai. Karena sebelah malam tu dia tengok TV, dia menonton TV, dan drama dan sebagainya ada bahasa Thai. Istilah-istilah bahasa Thai. Tapi itu pun tak apa. Yang kalau dia pandai bahasa Thai itu satu kebijaksanaan. Dan kita yang nak bertabatkan bahasa Melayu ini ialah kita masukkan guna tadi cara teknologi baru ini, maka kita bolehlah pasal kepada anak-anak kita di peringkat keluarga dan juga di peringkat institusi pendidikan. Dan apakah berhubungan apa peranan tadi, peranan institusi pendidikan, peranan keluarga dan masyarakat ini dalam memertabatkan bahasa Melayu, bagaimana yang kita dalam praktikal yang sebenar. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kita berbalik pada cara nak mengatasi. Cara mengatasi masalah-masalah yang kita sebut tadi itu. Ya. Terutamanya saya nak bercakap pasal keluarga dulu. Pasal keluarga ni, kalau kita lihat semua manusia lahir dalam keluarga. Ya, betul. Hidup dalam keluarga, membesar dalam keluarga. Bahasa yang dapat bercakap sampai ke hari ini pun adalah berpunca ataupun bermula daripada keluarga itu sendiri. Jadi kita dah keluarga Melayu. Dah keluarga Melayu, kita bercakap Melayu. Sebab itulah saya berseru kepada penonton-penonton semua. Jadi kita sebagai orang Melayu, kita dengan anak kita, dengan siapa-siapa kita, waris kita, dalam rumah kita, cakaplah bahasa Melayu. Gunalah bahasa Melayu, dialek kita. Ataupun kalau kita dah dialek kita dah faham betul-betul, anak kita dah faham, dah apa semua sekali, kita cuba guna bahasa baku. Kerana bahasa ni dapat menuju ke bahasa antarabangsa. Dapat diguna untuk ASEAN semua sekali. Jadi kalaulah kita didik dan kecil, benda-benda ni dia tak akan jadi susah, tak akan jadi payah. Sebab kalaulah sebab kita orang petani ni bukan semua tak belajar. Ada yang belajar, ada yang tak belajar. Tapi kalaulah kita didik dari kecil dalam keluarga kita tu, memang benda ni dia boleh mempengaruhi kawan-kawan dia di sekolah-sekolah dan sebagainya. Akhir-akhir perkara tu akan jadi menyeluruh. Pergi dengan cara menyeluruh. Akhir-akhir insya-Allah bahasa Melayu akan hidup kembang kembali. Dan juga kita dapat dialek pun kita boleh, kita dapat bahasa baku pun kita dapat. Di samping bahasa Siam. Bahasa Siam pun bukan maksud kita bercakap begini, bukanlah kita nak biarkan atau nak menepikan bahasa Siam. Bahasa Thai memang pasti kena boleh. Kerana kena pandai, kerana kita berada di sini. Okey, tapi bahasa Melayu adalah modal asli kita, hak kita dah. Takkan kita nak buang. Nak buang, nak tahak je. Dah, kita nak tahak takkan. Ni hak tok nenek kita, datuk nenek kita beribu-ribu tahun dah cakap bahasa Melayu. Maksudnya kita macam mana pun kita kena memberi hidup ke bahasa Melayu di samping bahasa-bahasa lain. Itu masalah keluarga. Mungkin cara-cara dia tu melalui banyak cara lah. Macam Ustaz Syukri kata guna internet. Mungkin boleh kita guna TV. TV macam sekarang ni kita boleh ada TV bahasa Melayu. Kita macam mana kita kena usaha anak-anak kita boleh tengok TV bahasa Melayu. Dia belajar TV bahasa Melayu, perkataan-perkataan dia tak erti,
Dia dengar bersama kita bagi tahu tafsir ini dia bahasa Melayu, makna dia begini-begini. Kalau banding dengan bahasa Syam ke bahasa Inggeris ke apa dia, itu dia boleh belajar dengan sendiri. Dalam keluarga dia tu. Kemudian kalau dalam masyarakat sebenarnya ini memang luas. Masyarakat lah yang dapat mengajarkan manusia. Nah, selain daripada keluarga, masyarakat yang dapat mengajar manusia. Juga selain daripada sekolah, masyarakat lah yang paling mempengaruhi tingkah laku, percakapan, adat istiadat kedudukan manusia. Jadi, kalaulah kita berjaya, masyarakat kita berjaya untuk memperkasakan ataupun mempertabatkan bahasa Melayu, saya kata tak lama bahasa Melayu kita dapat berkembang. Macam mana? Contohnya, dalam masyarakat kita ada papan tanda. Kita panggil pai. Bahasa Melayu kata papan tanda. Saya percaya ramai tak tahu kata papan tanda tak apa. Kalau tanya pai bahasa Melayu apa? Tak tahu sekarang ni. Saya beri cabar. Boleh tak kata ramai tak tahu. Papan tanda. Apakah salah kita tulis papan tanda dalam bahasa Melayu selain pada bahasa Syam? Tak. Nama kampungnya, nama masjidnya, nama sekolahnya, nama apa-apa saja. Nama kedainya dan sebagainya semua. Bentuk papan tanda, bentuk label, dah bentuk itu kita adakan bahasa Melayu di samping bahasa Syam. Nah, untuk nak ajar-ajar dengan sendiri kerana papan tanda ni dia menjawab beribu-ribu dan berjuta-juta soalan. Orang tengok, semua orang tengok jawabnya, tengok jawab. Dia sebagai jawapan. Tak ada jawapan mulut tu. Tengok, oh ni, ini masjid, ini masjid apa masjid? Darussalam, masjid semua orang tengok, oh masjid Darussalam. Dia jawab sendiri, tak kena tanya, masjid apa? Masjid Darussalam dah tulis dah. Itu papan tanda. Dan juga melalui radio TV. Kalau ada radio bahasa Melayu boleh dengar. Setiap hari kita boleh dengar radio bahasa Melayu. Dengan sendiri bahasa Melayu kita boleh belajar di situ. TV ada, TV 24 jam dalam bahasa Melayu. Kita dengar, kita boleh belajar di situ. Tak erti kita boleh buka kamar, boleh tanya orang erti. Jadi sekarang ni untuk dunia global ni kita ada apa? Canda tiang. Bahasa Melayu kata apa? Parabola. Parabola tu kita boleh tengok dalam Thai ni sendiri dan juga kita boleh tengok Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita ada masa, kita buka, kita tengok, kita belajar. Itu yang antara sebagai apa alat, sebagai alat sarana. Indonesia kata sarana, desa untuk memperkemaskan, untuk mempertabatkan bahasa Melayu kita. Selain daripada tu, kita boleh menumbuhkan dewan bahasa. Macam mana kalau kita ada mampu kena tubuh dewan bahasa macam tadi. Saya cakap pada siri yang lalu, kata kalau di Malaysia, di Indonesia ada satu kamuh dia, kamuh dewan bahasa. Kamuh itulah yang dapat menentukan betul dan salahnya ejaan. Jadi kita sekarang ni bahasa Melayu kita bercakap ikut kita je. Tak ada rojakan. Sama ada betul salah terpulang. Kita tak tahu. Tapi apabila kita nak guna dengan orang tertentu, itu mulai mengalami masalah. Sebab tu kalau kita boleh ada benda ni, ada dewan bahasa, kita tulis sama ada ejaan Rumi atau ejaan Jawi, kita boleh menyelesaikan banyak-banyak masalah. Dan selain daripada tu, saya syorkan kita adakan klinik bahasa. Masuk klinik bahasa ni, kita tak satu pusat petani, menara, jalan, naratiwak ni. Tak klinik bahasa free. Siapa ada masalah bahasa, mengenai bahasa, boleh telefon. Telefon, cakap nak tanya, nak terjemah, nak apa semua, free of charge. Klinik bahasa, kita tak pusat klinik bahasa 24 jam ke, berapa jam sehari ke. Siapa nak tanya bahasa, saya tak jelas ni, macam ni perkataan ni, macam mana nak terjemah, nak bercakap istilah ni, istilah ilmiah ni, apa bahasa Melayu nak kata macam mana, nak susun macam mana, tata bahasa saya susun, cuba dengar betul tak ni? Ustaz cuba betulkan macam mana? Ada. Kalau ada yang ni juga dapat membantu kita, menolong kita untuk mempertekadkan bahasa Melayu. Dan selain daripada itu, mungkin kalau kita ada kuasa lagi, kita menubuhkan institusi terjemahan. Cara terjemah ilmu-ilmu, buku-buku yang bagus daripada bahasa Thai kepada bahasa Melayu. Benda ni bukan kita boleh sebar kepada orang Melayu tani, boleh sebar kepada kebudayaan Thai ni, boleh sebar kepada orang lain luar negeri. Ataupun kita terjemah bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu untuk orang kita. Ni benda ni penting. Kerana benda ni bukan masa kita. Masa Abbasiyah dulu, masa Turki Utsmaniyah dulu pun dia dah buat, menunjuk kata negeri tu dah maju. Jadi kita kalau nak majukan negeri,
Nak maju dengan bahasa, nak maju rakyat kita kena ada benda-benda macam ni. Kita nak buat itu apa yang berkait dengan kehidupan harian. Dan juga ahli bahasa ada di petani kita. Macam mana kalau ada peluang, dia kena bercakap bahasa. Cakap bahasa Melayu baku. Dia kena tolong membetulkan kesalahan-kesalahan. Dan juga tokoh-tokoh yang ada di universiti, di sekolah-sekolah dan sebagainya, kena kerjasama. Kena kerja. Bukan kata dia je yang pandai. Dia tahu. Selain daripada tu, kita kena usaha buat majalah. Majalah dalam bahasa Melayu. Majalah itu isi je. Isi tu terpulang lah. Kita nak buat isi mengenai agamanya, kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi pun semua. Tapi dalam tulisan Melayu. Bahasa Melayu. Selain daripada hak bahasa Syiah, bahasa Thai, memang dah ada lah. Sekarang ni di mana-mana kita boleh beli. Tapi hak bahasa Melayu, di mana boleh beli sekarang ni? Tak ada. Di mana? Tak ada nak beli. Saya jumpa ramai pelajar-pelajar dan juga orang yang minat bahasa Melayu. Apabila tu cakap, kita patut kena baca majalah. Sebulan satu majalah untuk nak mempertekadkan bahasa Melayu. Macam saya kalau pergi Malaysia, Mastika tiap kali saya beli, setiap bulan saya beli Mastika, saya kena baca. Kerana saya nak tahu bahasa-bahasa perkembangan bahasa Malaysia. Apa yang dia bercakap, apa yang diguna. Walaupun kita tinggal di sini di Selatan Thai, tapi segala-galanya perkembangan pergerakan mereka kita tahu. Bahasa yang dia guna, bahasa yang terkini, bahasa terbaru kita tahu. Sebab tu orang kita pun juga, kalaulah ada bahasa majalah-majalah, dia boleh baca satu bulan, satu buah. Paling tidak, dia akan dapat mempertekadkan bahasa dia. Dia akan tahu kata, bahasa dia sekarang ni macam mana, setakat mana, jauh ke dekat dia, pandai ke tak pandai. Dia boleh belajar, boleh asah bakat dia itu sendiri. Nah itu, benda-benda ni, kita boleh bincang, kita boleh bercakap. Tapi benda tu agak susah, agak berat. Kalaulah ada ahli-ahli bahasa, dan juga ada orang tertentu yang mempunyai kebolehan, ada kelebihan, ada duit, ada boleh support ni, satu hari benda ni boleh berlaku. Tetap bukannya perkara mustahil. Sebab apa? Kerana sekarang ni pakar-pakar kita tu walaupun sedikit tapi bukan tak ada. Walaupun sedikit tapi bukan tak ada langsung. Ada. Cuma adakah satu badan yang dapat menggunakan tenaga-tenaga mereka ni untuk mempertabatkan bahasa Melayu. Kalaulah ada tenaga tertentu, ada support, ada modal khusus, mungkin benda ni insya-Allah satu hari kita boleh menjalani masalah-masalah ni untuk demi bangsa kita dan bahasa Melayu kita insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz Abdul Rahman Sulong. Itulah satu perbincangan apa dia kita untuk mengatasi masalah-masalah atau pencabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu. Yang kita betul-betul Melayu ni memang kita hari ni tengah bergerak dalam pertabatkan bahasa Melayu. Dan cara-cara perkata tadi macam Ustaz Syukri kata, kita guna YouTube, cerita-cerita kartun, cerita-cerita apa. Jadi kanak-kanak dia pandai, dia nak dengar dengan bahasa Inggeris pada, dengan bahasa Arab pada, dengan bahasa Melayu pada. Adapun bahasa Melayu ni kita cakap Melayu dan anak kita tengok lalu TV bahasa Siap. Learning tu jadi sepatutnya balah. Dalam rumah tu jadi selesai habis. Kalau sebuah TV tu bubuk. Bubuk. Macam kita nak Melayu, kita cakap Melayu. Anak kita ambil istilah harian bahasa Siap. Dalam TV ke lah. Kalaulah kita buka juga sehari tu YouTube daripada Malaysia, perkataan apa Imping tadi, Upin Iping ni yang memang yang ada ciri untuk nak tarbiyah, menarikkan bahasa dari segi pendidikan, dari segi agama, dari segi apa yang ada dalam itu. Ceramah-ceramah agama pun banyak. Sebab Ustaz Azhar, Ustaz Asri, Ustaz semua banyak. Ada tengok Ustaz Asri. Macam-macam. Ya, itulah kita perlu hari ni sedar cara nak guna ni. Setengah tu ada seorang tu bercerita kata cucu dia ni, pandai cakap Melayu. Cucu kecil umur 2 tahun pandai cakap Melayu. Engkau sampai bahasa Inggeris, pandai cakap. Ambil mana? Ambil daripada YouTube. Ada cara mengajar bahasa Inggeris, nyanyi-nyanyi budak-budak bahasa Inggeris. Dan begitu juga bahasa Melayu. Memang ada alif ba jim sampai akhir dengan bahasa Melayu. Dan ini memperkasakan melalui panggil bahasa Arab atau taskif ataupun membudayakan. Budayakan fikir yang budak tu supaya terikat dengan bahasa Melayu. Dan juga macam mana Ustaz kata tadi, papai-papai tanda tadi, papai-papai tanda benda, nak tanda-tanda nak pergi situ pergi sini. Learning tu sekolah-sekolah nak ngajar bahasa Melayu, nak mertabak bahasa Melayu tu tak tulis, dah ada. Jadi ada, tapi ada hak tulis pada. Hak tak tulis tu bolehlah kita mari sedar hari ni ke.
Kita tulis papai-papai tanda bahasa Melayu dan sebagainya. Macam radio, TV yang kita ada hari ini itu satu benda yang untuk menyumbangkan ataupun membantukan kita supaya mempertabatkan bahasa Melayu dan juga klinik bahasa dan sebagainya. Dan apa lagi Ustaz Sukri nak tambah? Sikit tambahan yang disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Rahman tadi. Jadi kalau kita tengok cyborg ataupun patanda tu, kalaulah kita dalam rojok klik kepada ilmu nafsi lughawi, ilmu nafsi bahasa, ya. itu dipanggil lughatul isyarah. Isyarat. Lughatul isyarah. Maknanya dengan tak direct, dengan tak langsung apabila orang tengok satu jawapan bagi mereka. Coba kan saudara sekalian, cuba kita kedai Cina sekarang. Tak ke di petani, di Jala, di Bangnara. Kalau kedai emas Cina, saudara tengok ada berapa bahasa? Tak kurang bertiga. Pertama bahasa Thai, Hang Thong, Thai Seng Tong, kedai emas saya itu dan tulis bahasa Cina. Itu kedai Cina. Tetapi yang saya lontar soalannya, ada ke kedai Melayu berapa bahasa? Tu betul saya jawab. Kedai Melayu, supermarket Melayu, kedai gerai apa ni, rocet Melayu, berapa? Itu permasalahannya. Permasalahannya. Itu kita sendirilah yang menentu maju tak maju. Itulah tambahan saya pada kali ini. Ya, memang itu saya dengar ceramah daripada memertabatkan pada bulan 2 bulan dulu diselenggarakan, mengadakan di Petani, memertabatkan bahasa Melayu. Ahli-ahli ceramah daripada Malaysia, Indonesia dan Singapura. Saya teringatlah seorang Singapura yang berkata, learning nak memertabatkan bahasa Melayu bukan ahli bahasa saja. Masyarakat tu juga kena menekankan, kena mementingkan dalam bahasa Melayu. Berarti nak tulis papan-papan tadi, papan tanda tu dalam bahasa Melayu, dia panggil dalam corak bisnes. Dalam corak bisnes apa aklan ataupun nak kosena, saya kata kosena lah, terpaksa kita kena cerita sini. Promosi satu benda, satu barang itu dengan bahasa Melayu. Kalau kita pergi ke Malaysia, ke Kelantan, kau tak tengok tulis huruf Jawi ke? Huruf Jawi, promosi, jualan atau penjual dan sebagainya. Itulah membiasakan diri kita. Dan juga di pihak ahli ilmiah, ahli ilmuwan hari ini juga kita harus memfokuskan kepada bagaimana mempertabatkan tulisan-tulisan kita dalam bahasa Melayu. Setengah tu pergi mengaji ke Mesir, mengaji ke Indonesia, mengaji apa tu, kita cuba banyak kan menulis dengan bahasa Thai. Kerana pasaran orang nak baca makalah ataupun artikel tu, pasaran dia di bahasa Thai. Kerana tak ada orang nak baca mana bahasa Melayu. Ini seolah kita sendiri ahli ilmiah ataupun ilmuwan itu, makalah sendiri itu bahasa terbiar, tak perlu tulis dengan bahasa Melayu. Kalau kita tulis, kita panggil siri-siri pendek, siri-siri kecil, buku kutaibat ataupun kitab-kitab kecil tu, tulis dengan bahasa Melayu, maka dengan inilah satu cara untuk mertabatkan dan satu cara untuk membangunkan bahasa Melayu. Kita rasa inilah sangat penting kepada masyarakat kita duduk di cara tu. Kita kecek masalah bahasa Melayu, latar belakangnya, kecek bahasa Melayu pentingnya, cakap bahasa Melayu kata bahasa ibunda dan sebagainya. Tapi tak ada hal ni, maka sia-sialah. Tidak ada apa berkesan kepada penduduk bahasa Melayu. Inilah sedang betul yang dirahmati sekalian. Maka dari ini saya kata episod ini memang kita selamat jumpa lagi lah pada episod apa dari ini, rancangan radio, televisyen dan siaran radio bahasa Melayu di Selatan Thai. Mengucap selamat tinggal pada penonton-penonton yang dikasihi Allah sekalian dan selamat berjumpa lagi di episod lagi akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.